Surah Quraisy, surat 602. Surat 602 ayat surah yang atas sekali. Page 602, surah yang ayat yang atas sekali. Boleh? Okey, baik, masya-Allah kita dah ada 11 orang. Alhamdulillah. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, muka surat 602, surah Quraisy. Boleh 602, surah Quraisy. Okay. Surah ni adalah surah yang datang selepas surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Minggu lepas kita bincang surah Al-Fil. Kita bincang mengenai Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang Mekah daripada serangan tentera bergajah. Di surah kita ini nak sambung lagi kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada orang-orang Quraisy. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada orang-orang Quraisy, iaitu umat Nabi Muhammad tempat tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Sorry ya, ada sahabat baru nak masuk. Okey. Surah Quraisy. Surah Quraisy ni adalah surah yang ke-106. Okey. Maknanya daripada awal Fatihah Al-Baqarah ni 106. Surah ini diturunkan setelah surah At-Tin. Surah ini diturunkan setelah surah At-Tin. Telah lalu Wat-Tini Waz-Zaitun. Kan? Wat-Tini Waz-Zaitun. Maka selepas surah At-Tin adalah surah yang ke-28 diturunkan. Maknanya surah At-Tin adalah surah yang ke-28 diturunkan, manakala surah Quraisy kita ni adalah surah yang ke-29. Surah At-Tin surah yang ke-28. Surah Quraisy ni adalah surah yang ke-29. Ulama' tafsir berbeza pendapat mengenai tempat turunnya surah ini. Jumhur ulama' tafsir mengatakan bahawasanya surah ini turun di Mekah, tetapi ada sebahagian sahaja yang mengatakan turun di Madinah. Okey, baik. Surah ini mengandungi 4 ayat dan 17 patah perkataan. 17 patah perkataan ini tidak termasuk huruf-huruf penyambung. Preposition tak masuk. Be, fi, an, li itu tak kira. Kalau kira maksudnya perkataan dia lagi banyak lah, lebih pada 17 patah perkataan. Okey, baik. Apa kesinambungan? Kita kata apa kesinambungan, apa relate-nya surah ini dengan surah sebelum ini, surah Al-Fil? Jawapannya ialah Allah Subhanahu wa taala meneruskan lagi dalam surah Quraisy ini nikmat-nikmat Allah yang Allah bagi pada orang-orang Quraisy. Setelah nikmat yang Allah Taala cerita sebelum ni, Allah memelihara mereka daripada serangan tentera bergajah. Allah Taala memelihara mereka daripada serangan tentera bergajah. Itu kita kata relate antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy. Dalam surah Quraisy ni kita akan bincang nanti. Allah Ta'ala buat mereka Allah Ta'ala bagi nikmat pada mereka boleh travel dengan aman. Hulu kilir ke mana saja miaga, orang tak akan culik mereka, orang tidak akan apa-apakan mereka. Sebab apa? Orang anggap mereka ni empunya rumah Allah. Mereka ni penjaga Baitullah. Oleh kerana orang-orang Quraisy ni penjaga Baitullah, maka orang-orang lain takkan mengapa-apakan mereka. Ini nikmat Allah pada mereka. Okey, baik. Quraisy. Kenapa surah ini dinamakan surah Quraisy? Ada beberapa pendapat kenapa surah ini dinamakan surah Quraisy.
Okey, baik. Quraisy adalah nama datuk Nabi. Quraisy adalah nama salah seorang datuk Nabi, iaitu yang bernama An-Nadhr, Fihr. Datuk Nabi nama Fihr ni, datuk Nabi nama Fihr ni, dialah digelar Quraisy. Gelaran untuk dia adalah Quraisy. Okey, mari kita tengok nama keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya akan share kat skrin nama Nabi. Nampak? Nampak kat skrin kan nama Nabi? Ini saya ambil dalam buku apa? The Seal Nectar. Sirah Nabi The Seal Nectar. Nama Nabi ada 3 peringkat. Peringkat pertama yang perenggan atas sekali. Ni peringkat pertama. Peringkat kedua ni, bahagian 2 ni. Peringkat ketiga bawah sekali. Bawah sekali. Okey, baik. Dalam kitab Sirah Nabi, pengarang kitab Sirah Nabi Rahikul Makhtum, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau berkata, untuk nama Nabi bahagian pertama ni, semua ulama setuju. Semua ulama setuju tentang nama Nabi bahagian pertama ni. Ulama-ulama sirah setuju, betul nama ni, dipercayai yang bahagian pertama ni. Yang bahagian kedua ni, ulama-ulama sirah dan ulama-ulama sejarah, mereka tawakuf. Apa makna tawakuf? Makna tawakuf adalah wait and see, tunggu dan lihat. Mereka tidak berani buat keputusan dengan mengatakan betul, boleh diterima, tak. Dan dalam masa yang sama mereka juga tidak mengatakan dengan yakin tak boleh terima, tak boleh pakai. Yang bahagian kedua. Kenapa ada orang guna akaun saya ke? Okey, baik. Yang ketiga, peringkat nama Nabi, peringkat yang ketiga, bahagian ketiga. Okey, jumhur ulama-ulama sirah sepakat mengatakan tidak betul peringkat nama Nabi yang ketiga ni. Abdullah, okey, Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, telah berbohong orang yang menamakan nama Nabi daripada Nabi Ibrahim sehingga ke Nabi Adam. Dia peringkat Nabi yang ketiga ni, daripada nombor 3 sampai ni, bohonglah. Jadi yang kat skrin kita ni nama Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Okey, baik. Mustahil lah, bukan mustahil lah, kita kata tak mungkin orang boleh ingat nama Nabi Muhammad sampai nama Nabi Adam. Betul kan? Okey. Nak zaman dulu tak ada JPN. Kalau ada JPN mungkin boleh terima sikit lah. Okey, kalau ada JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, mungkin boleh terima sikit. Okey, baik. Tak apa, kita tengok yang ni yang saya highlightkan. Nama Nabi Muhammad pertama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, ataupun nama sebenarnya Syaibah bin Hashim. Nama sebenarnya Amru. Hashim ni, nama datuk Nabi nama Hashim ni, perkataan Hashim dalam bahasa Arab, Ha, Shin, Mim, tahu tak apa makna dia? Mencubit-cubit roti. Roti tu cubit-cubit, mencabik-cabikkan roti. Okey, kita makan roti, kan? Kita makan roti, kita cubit bagi orang tu sikit, bagi orang ni sikit. Perbuatan cubit-cubit roti bagi orang tu sikit, bagi orang ni sikit, namanya dalam bahasa Arab adalah Hashmun. Hashmun. Jadi datuk Nabi yang nama Amru ni, dialah orang yang mula-mula. Dialah orang yang mula-mula cubit-cubit roti bagi makan pada jemaah haji. Dialah yang pencetus, pelopor, orang yang mula-mula cubit-cubit roti bagi makan jemaah haji. Namanya Hashim ni lah. Okay, Hashim. Nama dia sebenarnya Amru bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Jadi nama datuk Nabi yang Fihir ni, yang ke-11, yang ke-12 ni, Fihir ni dia digelar Quraisy. Okey, Fihir ni dia digelar Quraisy. Jadi nama Nabi yang kita boleh percaya, boleh dipegang ni, daripada nama Nabi Muhammad sampai Adnan, lebih kurang 22 ayat. Lebih kurang 22 ayat. Suruhlah cucu-cucu hafal. Pada nyanyi lagu Korea atau apa-apa, baik hafal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? 22. Daripada Nabi Muhammad ni sampai 22 orang ayah sampai Adnan. Yang ni semua ulama sepakat, boleh diterima, boleh dipercayai. Orang-orang Arab dulu, mereka sangat jaga keturunan. Mereka sangat jaga susul galur. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Tabrani, Nabi bersabda, Nabi kata apa tahu?
ta'allimu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Apa terjemah dia? Pelajarilah, ketahuilah tentang nasab keturunan kamu yang mana dengannya boleh mengeratkan lagi hubungan sama kamu. Saya dengan Encik A, contohlah. Sebelum ni sekadar Jumaat Surau. Kawan dengan dia sebab Jumaat Surau. Dia Jumaat Surau saya Jumaat Surau dia. Baik sebab Jumaat Surau je lah. Tapi bila kaji, tok saya yang ke-6. Dengan tok dia yang ke-6, adik-beradik rupanya. Oh, rupanya saya dengan dia ada pertalian. Bau-bau bacang kita panggil. Tak tahulah apa nama dia. Jauh lah. Tapi bila tahu dia ada kerabat, ada hubungan, maka hubungan tu akan jadi lebih dekat. Orang Arab dia jaga ni. Orang Arab dia sangat jaga. Ben. Kita mungkin ingat 4-5 je. Saya, bin ayah, bin tok pada ayah, bin tok pada tok. Betul dah? Tak ada lah. Orang Arab dia jaga benda-benda macam. Sebab tu nama Nabi sampai 22 ni disepakati. Kerana apa? Kerana datuk Nabi, iaitu Abdul Muttalib, ketua Mekah. Jadi bila ketua Mekah ni, dia orang hebat. Ayah dia juga orang hebat. Hashim ni. Ayah pada ayah dia juga orang hebat. Jadi oleh kerana dia orang hebat, dia ketua Mekah, maka orang ingat susur galur keturunan dia. Dia ni anak siapa. Jadi Quraisy ni nama siapa? Nama Fihir. Nama datuk Nabi yang ke-11, yang ke-12 namanya Fihir. Nama sebenarnya Fihir, dia dipanggil Quraisy. Kenapa dia dipanggil Quraisy? Boleh? Jadi bila sebut surah Quraisy ni nama kaum. Kaum penduduk Mekah namanya Quraisy. Jadi kenapa dipanggil Quraisy? Sebab datuk Nabi nama Fihir dulu digelar Quraisy. Okey, saya padam. Saya stop share kat skrin ni. Jadi kalau nama Nabi, kalau ada orang sebut nama Nabi daripada Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, kita boleh percaya, boleh terima dengan yakin sampai Adnan sahaja. Kita boleh terima, boleh percaya dengan yakin sampai Adnan sahaja. Adapun bahagian kedua daripada Adnan sampai Nabi Ibrahim, kita tawakuf, KIV. Kita tawakuf, KIV maksudnya kita tak berani nak kata dengan yakin. Betul boleh percaya. Dan kita juga tak boleh kata dengan yakin, tak boleh percaya, dia bohong. Okey, yang bahagian kedua ni lah, daripada Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim. Bahagian ketiga daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam, bahagian ni ulama-ulama sirah kata tak boleh dipercayai. Bahkan Abdullah bin Mas'ud kata telah berbohong orang yang mensabitkan nama Nabi daripada bahagian ketiga ni sampai Nabi Adam alaihissalam. Sebab tu pengarang Rahikul Makhtum, Desir Nektar, dia bahagi 3 bahagian nama Nabi. Sebab apa bagi 3 bahagian nama keturunan Nabi? Sebab ada 3 pendapat yang berbeza-beza mengenai kesahihan salasilah susur galur nama Nabi SAW tersebut. Jadi 2 pendapat. Pertama, Fihir ni digelar Quraisy, yang kedua Kinanah. Ada setengah tafsir mengatakan Kinanah yang nama Quraisy, bukan Fihir Kinanah. Ingat Datuk Nabi ni ada Kinanah kan? Okey, baik. Tapi pengarang kitab Desir Nektar mengatakan Fihir. Okey, baik. Quraisy. Saya tulis kat skrin. Quraisy. Kenapa Fihir ataupun Kinanah tadi dipanggil Quraisy? Dalam bahasa Arab, perkataan Quraisy, Qaf, Ra, Ya, Shin. Okey? Perkataan Quraisy, okey, berasal daripada perkataan taqarrush. Quraisy ni berasal pada perkataan taqarrush. Taqarrush dalam bahasa Arab maksudnya mempersatukan. Mencantumkan, menghimpunkan, buat orang bersatu. Taqarrush ni bahasa Arab. Kenapa Fihir dipanggil Taqarrush Quraisy? Kerana dialah orang yang telah mempersatukan orang Arab pada zaman dia. Orang Arab ni benda kecil, kelahi semua. Dan bila kelahi tu sampai ke anak cucu kelahi. Bila kelahi tu sampai ke anak cucu, dia kelahi. Cucu dengan cucu bermusuh. Sebab apa? Tok aku dengan tok dia dulu kelahi. Berebut tanah ke, tak kisahlah. Cucu tak tahu apa pun tiba-tiba bermusuh. Ni orang Arabnya perangai. Jadi Fihir ataupun Kinanah ni, dia ialah yang telah mempersatukan mereka. Jadi mempersatukan dalam bahasa Arab dipanggil taqarrush. Ni, taqarrushun. Taqarrushun. Oleh kerana Fihir ni yang buat kerja taqarrush, maka dia dipanggil Quraisy.
Boleh? Quraisy. Yang kedua ini ditulis dalam sebahagian sirah-sirah Nabi. Kenapa mereka dipanggil Quraisy? Kenapa mereka ataupun datuk Nabi dipanggil Quraisy? Okey. Saya share sekejap kat skrin. Boleh Macam mana nak share sekejap? Saya share kat skrin sekejap je. Okey. Tuan-tuan nampak kat skrin kan? Nampak ke tak? Saya nak tanya, nampak ke tak? Nampak tak kat skrin? Nampak. Nampak kan? Okey, baik. Apa ni? Apa kat skrin ni? Ikan Jos. Ikan jos. Syok. Quraisy. Ikan jos. Okey, baik. Dalam bahasa Arab, ikan ni nama dia apa? Kirshun. Kirsun. Ikan ni dalam bahasa Arab namanya kirshun. Kirshun. Okey? Jadi kenapa datuk Nabi yang nama Fihr bin Malik ini dipanggil Kirshun? Satu hari mereka travel naik kapal. Mereka berjalan berlayar naik kapal. Lalu kapal mereka diserang oleh ni, Kirshun ni. Kapal mereka diserang oleh Kirshun. Maka orang dalam kapal semua takut. Semua takut nak berhadapan dengan Kirshun ni. Kirshun ni serang kapal tu. Duk sondor-sondor langgar-langgar kapal tu. Lalu datuk Nabi yang nama Fihr ni, dia dengan berani ambil tombak, dia tombak makhluk ni. Dia tombak makhluk ni berkali-kali sampai mati. Lepas mati, dia bawa balik. Dia angkat bangkai ni, dia angkat makhluk yang dah mati ni, dia angkat bawa atas kapal, bawa balik ke Mekah. Bawa balik ke tanah Arab. Maka masa tu dia digelar pembunuh Kirshun. Jadi nak panggil pembunuh Kirshun, panjang sangat nama dia, pembunuh Kirshun. Qatilu Kirshin, panjang sangat. Mereka ringkaskan jadi Quraisy. Maksud Quraisy, orang yang telah membunuh ikan ni. Ikan paus ni, ikan jerung ni. Okay. Ini sebab kenapa dia dipanggil Quraisy. Boleh? Ini dalam sirah-sirah Nabi ada. Baik, yang ketiga. Ibnu Abbas berpendapat yang sama juga. Cuma Ibnu Abbas tak adalah mendatangkan kisah dia tombak ikan paus ni, ikan jerung ni. Ibnu Abbas kata, nama mereka dinamakan sebagai Quraisy kerana Quraisy ni maksudnya hero di lautan. Ikan tadilah, ikan jerung tadi hero di lautan. Apa ikan hero punya sifat kat lautan? Ya'kulu wala yu'kalu. Kerja dia makan benda lain tak boleh makan dia. Itu satu. Yang kedua, dia mengalahkan yaghlibu wala yughlabu. Dia mengalahkan binatang-binatang lain dan dia tidak akan dikalahkan. Jadi dalam laut, binatang paling hebat, binatang paling tinggi, binatang paling berkuasa, binatang paling gagah, ikan jerung ni lah. Jadi Ibnu Abbas kata, kaum tersebut dinamakan Quraisy, kaum dia, Ibnu Abbas pun sama juga daripada keturunan. Kaum ini dinamakan Quraisy kerana kaum ini kaum yang hebat, yang tidak pernah dikalahkan dan hanya bersifat mengalahkan. Okey, sebab itulah dinamakan Quraisy. Boleh? Okey, baik. Itu sebab kenapa dinamakan surah ini surah Quraisy, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi banyak nikmat pada mereka. Antara nikmat-nikmat yang kita akan bincang dalam surah ni insya-Allah. Okey, baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani radhiyallahu anha. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda. Ummu Hani binti Abi Talib, adik-beradik Sayyidina Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kelebihan orang Quraisy. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Hani binti Abi Talib daripada Imam Baihaqi. Nabi bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bi sab'a khilalin." Allah Taala bagi 7 kelebihan pada orang Quraisy. Allah Taala bagi 7 kelebihan pada orang Quraisy. Apa dia? Pertama, inni minhum. Aku di kalangan mereka. Nabi kata aku di kalangan mereka. Orang Arab lain, Nabi bukan bangsa Arab lain, Nabi bangsa Arab Quraisy. Aku di kalangan mereka. Itu nombor 1. Yang kedua, Nabi kata, wa annan nubuwata fihim. Wa annan nubuwata fihim. Kenabian ada bersama mereka. Kenabian ada bersama mereka. Nombor 2.
Yang ketiga, wal hijabah, tanggungjawab menjaga Baitullah. Wal hijabah maksudnya tanggungjawab menjaga Baitullah. Orang Quraisy yang jaga. Arab lain tak boleh nak jaga, tak boleh nak rampas jawatan AJK itulah. Senang cerita. Kan sekarang Masjid Surau pun berebut nak jadi AJK juga kan. Maksudnya AJK Masjidil Haram bangsa Quraisy. Bangsa lain jangan sibuk. Yang nombor 4, wasiqayah, memberi minum jemaah haji. Tanggungjawab mereka. Mereka ambil tanggungjawab beri minum jemaah haji. Orang Quraisy ni. Masa perang Badar, semasa berlaku peperangan Badar, Nabi SAW tangkap orang Quraisy 70 orang. Salah seorang yang kena tangkap tak siapa? Salah seorang yang kena tangkap Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi sendiri. Masa tu kafir lagi. Maka ketika mana sahabat-sahabat Nabi termasuk Sayyidina Ali mencela Al-Abbas, kamu sokong orang kafir lawan anak saudara sendiri sedangkan kamu tahu anak saudara kamu betul. Maka Al-Abbas pun marah mereka dengan berkata. Masa tu Al-Abbas kafir lagi lah. Dia kata, kamu duk cela-cela aku. Kamu duk ngata-ngata aku. Kamu ingat aku tak ada kebaikan langsung ke? Kamu duk cela-cela marah aku, cerita buruk aku je. Ingat aku tak ada kebaikan langsung ke? Aku ada kebaikan juga. Akulah yang beri minum orang-orang datang haji dan aku dan keluarga akulah yang mengimarahkan Masjidil Haram. Dengan bangga cakap pada orang Islam. Maka Allah turunkan ayat tentang kata-kata dia ni dan orang-orang lain. Tolong baca Tuan Haji Salahuddin boleh? Muka surat 189. Muka surat 189. Okay. Ayat yang ke-19. 189. Surah At-Taubah. Muka surat 189 ayat ke-19. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Okey. Terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Tengok. Allah tanya mereka lah, orang kafir. Walaupun yang cakap ni Al-Abbas orang, tapi Allah tanya orang Arab lain juga. Kamu rasa sama ke? Kamu yang duk berkhidmat, petugas Masjidil Haram, bagi minum orang datang buat haji, mengimarahkan Masjidil Haram, dalam keadaan kamu kafir, kamu rasa kebaikan kamu tu sama ke dengan orang beriman, yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, berjihad jalan Allah, sama ke? Tak sama. Jadi mereka berbangga-bangga dengan tugas mereka menyambut jemaah haji dan menjaga kebajikan-kebajikan Masjidil Haram. Jadi tugas ni Allah bagi pada mereka. Orang-orang Arab lain nak berebut-rebut juga tugas ni, tapi tak. Bangsa Quraisy je. Sampai sekarang tukang pegang kunci Masjidil Haram ada gelaran Quraisy kat belakang. Quraisy. Apa maksud Quraisy? Bangsa Quraisy, keturunan Quraisy. Quraisy, nama-nama dia saya lupa nama dia, tapi belakang tu ada Quraisy. Maksud Quraisy adalah orang yang berbangsa Quraisy. Okey, baik. Berapa dah 4 kan? Pertama, aku di kalangan mereka, kenabian bersama mereka, mereka tanggungjawab jaga Masjidil Haram, mereka bagi minum orang datang buat haji. Yang kelima, wa anna Allah nasrahum 'alal fil. Allah Taala membantu mereka daripada serangan tentera bergajah. Kita baru lalu minggu lepas. Allah Ta'ala membantu mereka daripada serangan tentera bergajah. Nombor 5. Nombor 6, Nabi kata, wa annahum abadullah azza wa jalla 10 sinin la ya'buduhu ghairuhu. Mereka menyembah Allah selama 10 tahun dalam keadaan orang Arab selain mereka tak sembah Allah. Apa maksud kata-kata Nabi ni? Setelah zaman Nabi Ibrahim AS meninggal dunia, Nabi Ismail meninggal dunia, orang-orang Arab lain tak sembah Allah dah lepas tu. Orang-orang Arab lain tak sembah Allah dah lepas tu. Tapi mereka 10 tahun masih lagi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Lepas 10 tahun itulah barulah datangnya berhala-berhala di Mekah. Barulah datangnya berhala-berhala di sekeliling Kaabah. Jadi mereka lah orang Arab yang paling lambat sekali terlibat dalam penyembahan berhala. Tapi akhirnya syirik jugalah. Orang yang pertama bawa balik berhala ke Mekah adalah Amru bin Luhai. Nabi sebut dalam hadis, aku tengok dalam neraka
dia mencari-cari isi perut dia, usus-usus dia. Kerana dialah orang yang pertama bawa balik berhala ke Mekah. Nama berhala dia bawa balik adalah Hubal. Okey, baik, itu yang keenam. Yang ketujuh, Nabi kata apa dia? Wa anna Allah anzala fihim suratan minal Quran. Allah Ta'ala telah turunkan satu surah. Allah menamakan surah tersebut dengan nama mereka dalam Quran. Kemudian Nabi SAW pun baca surah yang kita nak bincang. Dan Nabi SAW pun baca surah yang kita nak bincang. Li'ila fi Quraisy sampai habis. Itu 7 kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada kaum Quraisy. Okey, kita masuk surah dulu, kita cerita sikit-sikit insyaAllah. Boleh? Kita masuk surah dulu, kita bincang sikit-sikit insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Li, terjemah li kerana. Terjemah li, pendek ya, kerana. Li kerana. Ilafi kebiasaan. Ilafi kebiasaan. Okey. Ilafi kebiasaan. Perkataan ilafi ni tak perkataan dia. Kalau binatang, perkataan ilafi, saya tulis kat skrin jap, sorry. Perkataan ilafi ni, okey. Kalau untuk binatang dipanggil apa? Menjinakkan. Kalau orang, dipanggil apa orang ni? Lembut, mesra. Daripada perkataan ilafi ni apa huruf asalnya? Alif. Al-lafa. Orang nama Alif tu, terjemah dia lembut, mesra, ramah. Al-lafa. So daripada Al-lafa, keluar perkataan ilafi. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada perkataan Al-lafa ni, keluarlah perkataan bersatu hati. Bersatu hati. Bila kita bersatu hati, kita jadi biasa dengan dia. Kita boleh hidup macam biasa, kita boleh pergi kerja macam biasa, kita boleh makan semedia macam biasa bila bersatu hati. Jadi perkataan ilaf ni, terjemah dia kebiasaan. Okey? Terjemah kita kebiasaan kan, ilafi ni. Jadi perkataan ilafi ni berasal pada Al-lafa. Bila orang tu akan hidup macam biasa? Bila dia bersatu. Kita boleh hidup macam biasa bila kita bersatu. Tapi kalau kita duk kelahi sebab bangsa, sebab kaum, sebab parti dan sebagainya, maka kita susah nak hidup macam biasa. Di sana kena pukul, di sana kena serang. Contoh perkataan Al-lafa, kalau ada orang kahwin kan, biasanya ustaz yang baca doa tu dia akan baca Allahumma alif baina qulubihima kama allafta baina Adam wa Hawa. Surah apa ya? Okey, tengok surah Al-Anfal. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan perkataan Al-lafa. Surah Al-Anfal ke? InsyaAllah surah Al-Anfal. Yes. Okey, muka surat 63. Tengok muka surat 63. Boleh tak? Puan Izawani tolong baca muka surat 63. Muka surat, 185. Maafkan saya, ayat 63. Sorry ya. Muka surat 185, ayat yang ke-63. Boleh baca Puan Izawani? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang mempersatukan antara hati mereka. Kalaulah engkau belanjakan apa ada di bumi, semuanya tidak akan engkau mempersatukan antara hati mereka, dan akan tetapi Allah telah mempersatukan antara mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. So, dalam ayat tu, ada 3 perkataan mempersatukan. Al-lafa, al-lafta dengan al-lafa. Betul kan? Dalam ayat 63 surah Al-Anfal, muka surat 185 tu, ada al-lafa ni ada 2 kali. Satu lagi al-lafta. Al-lafta. Okey? Jadi samalah. Al-lafa, al-lafta dengan al-lafa ni, daripada situ keluar perkataan ilaf. Kebiasaan. Okey? Jadi al-lafa ni satu hati. Baik, mesra. Okey? Bila satu hati, baik, mesra, maka akan jadi kebiasaan. Hidup macam biasa, hidup dengan tenang, hidup dengan aman. Sebab tu kita terjemah ilafi kebiasaan. Boleh? Okey, baik. Surah hilang. Okey, baik. Li kerana ilafi kebiasaan.
Quraisyin, kaum Quraisy. Okey, Quraisyin, kaum Quraisy. Kerana kebiasaan kaum Quraisy. Boleh? Ayat 2 terus sambung. Ila fihim, kebiasaan mereka. Terjemah ila fihim, kebiasaan mereka. Rihlata, bermusafir. Rihlata, bermusafir. Okey, rihlata, bermusafir. Pernah dengar perkataan rihlah? Rihlah. Rihlah ni bermusafir, bercuti ke Cameron Highland ke, bercuti ke Langkawi ke, dipanggil rihlah boleh. Siyahah pun boleh. Bermusafir, okey. Asyita, pada musim sejuk. Terjemah asyita, pada musim sejuk. Okey. Dalam braket tulis ke Yaman. Wa dan, okey, as-saif, pada musim panas. As-saif, pada musim panas. Dalam braket tulis ke Syam. Ke Syam. Okey, baik. Tolong terjemahkan ayat baru kita. Tolong terjemahkan dia Puan Azlina Yusof. Tolong terjemahkan Puan Azlina, boleh? Boleh Ustaz. Ayat yang mana Ustaz? Ayat 1 dan 2. Surah kita sekarang, surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, takjublah dengan kaum Quraisy. Yang kedua, kerana kaum Quraisy itu dihormati oleh kaum lain apabila bermusafir pada musim sejuk iaitu ke Yaman dan pada musim panas iaitu ke Syam. Okey, baik. Terima kasih Puan Azlina. Terjemah Puan Azlina tadi ada perkataan takjublah. Maksudnya kagumlah kamu dengan orang Quraisy. Perkataan takjub tu tak ada sebenarnya. Takjub tu tambahan. Sebab apa? Sebab apa? Dalam bahasa Melayu, kalau kita buat karangan, kita start dengan kerana. Betul ke salah? Start karangan kan? Start penulisan, kita punya start tulis kerana. Salah kan? Salah. Jadi start kena kerana terus, tak betul lah. Jadi bila starting dia kerana, maknanya apa? Mesti ada sesuatu sebelum dia. Mesti kena kita sangkutkan ataupun kaitkan dengan sesuatu. Sama juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita buat karangan dengan permulaan perkataan tu dengan. Tak benda kan? Dengan, tiba-tiba dengan nama Allah. Jadi kalau bismillah tu maksudnya apa dia? Ada perkataan tersembunyi, maksudnya aku mulakan membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau dalam grammar dipanggil huruf jar. Huruf jar ni bila sebut huruf jar dia mesti kena ada kaitan dengan sebelum dia. Dia tak boleh starting huruf jar macam tu. Okey, jadi ayat ni starting dia kerana. Kerana kebiasaan kaum Quraisy. Kenapa tiba-tiba datang kerana? Sebab tu dalam terjemahan Puan Azlina tadi, takjublah. Takjublah kamu, kagumlah kamu kerana kebiasaan orang Quraisy. Sebab tu terjemah takjublah. Okey, baik. Terjemah dia betul tak salah. Tetapi sebahagian mufassirin mengatakan bahawasanya li'ila fi Quraisy ni adalah kaitan dengan surah sebelumnya. Maksudnya macam ni. Allah menyelamatkan orang-orang Mekah daripada serangan tentera bergajah kerana kebiasaan orang Quraisy selalu travel ke Yaman dan ke Syam. Nampak? Sebab tu dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab, tulisan Ubay bin Ka'ab, Quran Mushaf Ubay bin Ka'ab, okey, beliau mengatakan Al-Fil dengan Quraisy ni satu surah. Al-Fil, surah Al-Fil dengan surah Quraisy ni satu surah. Dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab, dia kata Al-Fil, surah kita sebelum ni lah, surah Al-Fil dengan surah Quraisy ni satu surah. Sebab tu dia tidak, dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab tidak ada bismillah. Dia tak ada bismillah permulaan surah Quraisy ni. Sebab apa? Dia kata Al-Fil dengan Quraisy satu surah. Tapi mushaf sahabat-sahabat yang lain semuanya membezakan antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy. Walaupun isinya sama-sama menceritakan kelebihan orang Quraisy, tetapi tetap dua surah yang berbeza. Jadi kalau bahasa Melayu mula-mula kerana tak betul kan? Kerana starting. Mesti ayat sebelum dia. Dua. Pertama, yang diterjemahkan oleh sahabat kita tadi. Kita terjemah macam ni. Takjublah kamu dengan orang Quraisy kerana kebiasaan mereka selalu bersafar ke Yaman dan ke Syam. Yang kedua,
Allah Ta'ala menyelamatkan mereka daripada tentera bergajah, daripada ashabul fil, kerana kebiasaan mereka sentiasa dapat bermusafir dengan aman ke Yaman dan juga ke Syam. Okey, baik. Jadi dalam dua-dua surah ni, Allah Ta'ala nak menceritakan nikmat pada orang Quraisy. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, oleh kerana dua surah ni nikmat ada dua. Okey, bagus penerangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata oleh kerana dua surah ni nikmat ada dua. Apa nikmat yang pertama? Pertama, nikmat dalam surah Al-Fil. Nikmat dalam surah Al-Fil. Apa nikmat dalam surah Al-Fil? Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara mereka daripada bahaya. Al-Fil kan? Allah memelihara mereka daripada bahaya. Allah Ta'ala memelihara mereka daripada bahaya. Boleh? Ni satu. Manakala dalam surah Quraisy kita hari ini, apa nikmat kedua? Nikmat kedua adalah Allah Ta'ala bagi mereka mudah urusan hidup. Mudah urusan hidup. Orang-orang Arab lain nak pergi niaga takut-takut. Nak travel ke Syam ke Yaman ke mana-mana negara takut kena colik. Takut kena rompak. Takut kena bunuh. Tapi orang Quraisy mereka tak kena colik, tak kena rompak, tak kena bunuh. Sebab apa? Bila orang-orang seluruh tanah Arab tahu dia ni orang Quraisy, jangan apa-apakan dia. Sebab dia tu orang-orang yang jaga rumah Allah. Jangan suka-suka hati nak culik, nak rampas, nak bunuh. Jangan. Kerana apa? Kerana mereka terlibat dalam menjaga Baitullah. Dulu ada tentera bergajah pernah nak serang tempat mereka, habis Allah matikan mereka. Allah matikan tentera bergajah tersebut. Jadi kalau kita ini suka-suka cuba-cuba nak mengapapakan mereka, kita pun nanti akan dapat nasib yang sama macam tentera bergajah tersebut. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi kata nikmat ada dua. Satu, bila Allah pelihara kita daripada kebinasaan. Allah pelihara kita daripada kena buang kerja. Allah pelihara kita daripada kena banjir, contoh. Allah pelihara kita daripada kena tutup kedai niaga, contoh. Jadi kita tak ada masalah dalam bab potong gaji, dalam bab talim niaga, kita tak ada masalah. Ini satu nikmat. Yang kedua, orang lain dalam masa PKP tak cukup duit, ada masalah macam-macam. Kita, Masya Allah, gaji makin naik, contoh. Kita dapat naik pangkat lagi, contoh. Itu nikmat yang kedua. Jadi nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita ada dua. Satu, Allah memelihara daripada musibah dan juga kesusahan, bala bencana. Satu nikmat. Yang kedua, Allah Ta'ala memberi lebih pada kita berbanding orang lain. Allah Ta'ala memberi lebih pada kita berbanding orang lain. Jadi dalam surah Al-Fil, Allah nak tunjuk nikmat Allah pada orang Quraisy. Allah pelihara mereka daripada musibah yang sangat bahaya. Yang mana kalau orang lain tak dapat benda tu. Katakanlah tentera bergajah masa tu nak serang negara lain tak boleh buat apa-apa. Tapi masa tu tentera bergajah nak serang Kaabah, nak serang Mekah, Allah pelihara mereka. Itu satu nikmat. Yang kedua, negara-negara lain, orang-orang Quraisy, mereka tak senang nak niaga. Ataupun mereka tak senang nak musafir suka-suka. Baik, saya terangkan terus. Masa musim panas, masa di Mekah musim panas, mereka akan pergi ke masa di Mekah musim sejuk. Masa kat Mekah musim sejuk sangat-sangat, mereka akan pergi berniaga ke Yaman. Sebab apa? Masa tu Yaman musim panas. Macam itulah juga sekarang pak Arab yang kaya-kaya ni. Pak Arab yang miskin ni, orang Arab miskin ni, musim panas ke musim sejuk ke, duduklah comot kat rumah dia, kat tempat dia. Duit tak ada. Tapi orang-orang Arab yang kaya ni, Masya Allah, musim panas kat tempat dia pergi bercuti kat negara-negara sejuk. Musim sejuk kat negara dia bercuti ke negara-negara panas. Duit banyak orang Arab. Jadi yang tak ada duit duduk comot je lah kat tempat dia. Musim panas ke musim sejuk ke, duduklah dia kat situ. Baik, orang Mekah, mereka sebenarnya boleh je nak pergi musim-musim lain. Tapi mereka memilih di musim panas, di musim sejuk tempat mereka pergi berniaga ke Yaman. Sebab tempat tu panas. Masa panas kat tempat mereka pergi berniaga ke Syam. Sebab masa tu tempat tu sejuk. Mereka boleh pilih nak pergi mana-mana dan mereka boleh pilih nak pergi bila-bila. Orang Arab lain, orang-orang Arab lain hanya memilih 4 bulan untuk travel. Orang-orang Arab lain hanya memilih 4 bulan untuk travel. Apa 4 bulan? Siapa tahu 4 bulan tu bulan apa?
Okey, tolong baca dia boleh? Tolong baca dia Puan Nik Sazlina, tolong baca Puan Nik boleh? Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Tun ada Puan? Belum balik lagi pada solat. Oh, solat Jumaat lagi InsyaAllah. Muka surat 192. Muka surat 192 surah At-Taubah. Boleh tak? Puan Nik tolong baca. Boleh Ustaz. Ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketentuan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketentuan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam keempat-empat bulan itu dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu. Dan ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Okey, Puan Nik, dalam terjemah Puan Nik ada tak apa bulan 4 bulan yang haram? Ada tak? Tak ada sekejap Ustaz. Ada. Setengah terjemah dia beritahu. Tak ada dalam itu. Setengah terjemahan dia akan tulis apa 4 bulan haram. Siapa terjemah dia ada? Ada Saya boleh beritahu. Saya nak tengok. Siapa dalam terjemah dia ada? Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Yes. Terima kasih Puan Izawani. Orang lain pun mungkin ada setengah-setengah terjemah dia tulis. Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Ni 4 bulan haram. Maksudnya 4 bulan suci. 4 bulan haram maksudnya 4 bulan suci. 4 bulan suci ni, dalam masa 4 bulan ni orang Arab jadi baik. Bukan Mekah sajalah, seluruh tanah Arab jadi baik. Mereka takkan berperang, mereka takkan rompak, mereka takkan culik, mereka takkan mencuri. Sebab apa? Bulan ni bulan mulia ni. Bulan mulia mereka takkan berani nak buat benda-benda yang tak baik. Jadi orang-orang Arab yang lain, kalau nak pergi travel, nak pergi meniaga ke, mereka pilih 4 bulan ni lah. Sebab apa? Dalam 4 bulan ni, orang-orang Arab takkan menyerang. 4 bulan ni, orang-orang Arab semua menghormatinya. Jadi kita selamat lagi mana-mana 4 bulan ni. Sebenarnya 4 bulan ni Allah Ta'ala khususkan untuk orang pergi haji. 3 bulan pertama, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, bulan haji ni. Bulan Zulkaidah orang travel daripada rumah nak pergi haji. Bulan Zulhijjah buat haji. Bulan Muharram balik haji. Bulan Rejab orang buat umrah. Sebab tu dia panggil 4 bulan dihormati. Satu hari, ada sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka keliru. Tarikh hari ni adakah tarikh masih lagi bulan-bulan boleh berperang? Ataupun tarikh hari ini adalah tarikh yang dah tak boleh berperang. Jadi mereka sahabat Nabi masa tu keliru. Kita hari ni tarikh ni masih lagi boleh berperang ke? Ataupun dah masuk bulan yang tak boleh berperang? Rupa-rupanya sahabat Nabi silap. Mereka berperang. Mereka memerangi orang kafir pada hari tersebut. Pada bulan Rejab. 1 bulan Rejab. Maka orang Quraisy pun cakap kat Nabi Muhammad, kamu ajar ajaran baru pada kaum kamu, serang orang pada bulan-bulan suci kan? Maka Allah turunkan ayat dalam surah Al-Baqarah. Tolong baca dia boleh? Tolong baca dia Puan Nur Zakiyah. Tolong baca Puan Nur Zakiyah boleh? Boleh Ustaz. Okay, surah Al-Baqarah page 34. Ayat yang ke-217. 34. Ayat berapa tadi Ustaz? 217. 17. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalang orang daripada jalan Allah, ingkar kepadanya, iaitu menghalang orang daripada memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduk sekitarnya lebih besar dosanya pada pandangan Allah. Sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Mereka cukup, tidak akan... Cukup. Terima kasih Puan Zakiyah. Mereka tanya Nabi, orang musyrikin lah tanya Nabi, apa hukum berperang pada bulan-bulan haram? Sebab sahabat Nabi silap tadi, dia pergi perang, mereka memerangi orang kafir pada 1 Rejab. Maka mereka tanya Nabi, apa hukum berperang pada bulan haram? Maka Allah suruh Nabi SAW jawab, berperang pada bulan haram dosa besar. Tapi kamu duk tanya tentang dosa besar yang orang Islam buat. Kamu tak nak tanya ke tentang dosa yang kamu buat?
kufur pada Allah, halang orang masuk Masjidil Haram, halau orang keluar daripada kota Mekah, itu tak nak tanya. Tu lagi besar dosa dia. Tu lagi besar dosa dia. Baik, nampak maksudnya orang Mekah, bukan orang Mekah saja, seluruh orang Arab mereka menghormati bulan-bulan haram. Baik, balik cerita kita tadi. Jadi orang-orang selain Quraisy, dia orang nak pergi mana-mana, nak travel, kalau nak selamat, mereka pergi bulan 4 bulan. InsyaAllah pergi mana-mana selamat. Sebab orang-orang Arab menghormati 4 bulan yang mulia. Okey, baik. Tapi orang Quraisy bukan sekadar 4 bulan ni, anytime. Bila-bila masa saja. Bila-bila masa saja mereka boleh travel ke Yaman, mereka boleh travel ke Syam. Dua tempat ni tempat orang pergi berniaga zaman dulu. Okey, dua tempat ni tempat orang pergi berniaga zaman dulu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, semasa sahabat-sahabat hijrah ke Madinah, orang Mekah tak senang duduk. Sebab apa tak senang duduk? Bila orang Islam berhijrah ke Madinah, nanti Madinah akan jadi kubu kuat bagi orang Islam. Maka orang Mekah tahu, nanti orang Islam yang kita musuhi, yang kita perangi ni nanti, kalau mereka berkubu kuat di Madinah, masalah kita nak berniaga ke Syam nanti. Kita nak pergi berniaga ke Syam nanti masalah. Sebab apa? Kita akan lalu kat Madinah. Kita akan lalu berhampiran dengan Madinah. Sebab itulah tercetusnya peperangan Badar. Ketika mana kumpulan Abu Sufyan pergi berniaga daripada Mekah ke Syam. Masa pergi tu Nabi dah nak serang hendak dah. Nabi tak dapat masa balik. Nabi nak tahan ataupun nak menyekat kumpulan Abu Sufyan, tapi dia tengok bertemu dengan kumpulan lain. Jadi mereka risau. Bila orang Islam hijrah ke Madinah Haram, mereka risau. Risau takut apa? Takut terganggu perjalanan mereka nak berniaga ke Syam. Okey, baik. Jadi Allah nak kata dalam ayat ni, nikmat Allah pada mereka, orang Quraisy ni, mereka sentiasa dalam keadaan aman. Boleh pergi berniaga ke Syam bila-bila masa. Boleh pergi berniaga ke Yaman bila-bila masa. Orang lain, musim sejuk ke, musim panas ke, nak pergi mana-mana takut. Kecuali tunggu 4 bulan tadi lah. Jadi dalam masa 4 bulan tadi, barulah bebas bergerak ke mana-mana, orang tak akan apa-apakan mereka. Okey, baik. Sambung ayat seterusnya. Sambung ayat yang seterusnya. Okey, baik. Ila fihim lila tasyita' was-sayf, fa maka, sambung ayat baru, fa maka, liya'budu, hendaklah mereka menyembah. Liya'budu, hendaklah mereka menyembah. Siapa mereka ni? Fa maka liya'budu, hendaklah mereka menyembah. Itu orang-orang Quraisy. Rabba Tuhan. Rabba Tuhan. Haza ini. Haza ini. Al-Bait. Baitullah. Al-Bait. Baitullah. Okey, baik. Terjemahkan dia. Puan Noli Azira, terjemahkan boleh? Puan Noli Azira. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan ini Baitullah. Okey, baik. Terima kasih Puan Noli. Jadi dalam surah Al-Fil minggu lepas, Allah cerita nikmat Allah pada mereka. Allah pelihara mereka daripada serangan tentera bergajah. Surah kita minggu lepas. Surah hari ini pula, Allah Ta'ala cerita pada mereka, nikmat yang Allah bagi pada mereka, mereka sentiasa dapat keamanan. Ketika mana orang lain berperang, merompak, culik-menculik, mereka sentiasa dapat keamanan. Tengok surah Al-Ankabut, tak silap saya. Tolong baca boleh Tuan Faizi, surah Al-Ankabut. Yes, muka surat 404. Tuan Faizi tolong baca 404, ayat yang ke-67. Muka surat 404. Ya, ayat 67. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah mereka melihat dan memerhatikan bahawa kami telah menjadikan Mekah, negeri mereka, tanah suci yang dihormati, lagi aman. Sedang orang-orang ramai yang tinggal dalam daerah-daerah di sekeliling mereka sentiasa diculik. Oleh itu, patutkah mereka percaya kepada perkara yang salah dan kufur ingkar dan nikmat Allah? Okey, terima kasih Tuan Faiz. Tengok Allah kata, orang Mekah ni tak fikir ke? Sebab tu surah kita sekarang, Allah suruh mereka bersyukur dengan cara menyembah Allah, Tuhan Baitullah. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni,
Mereka tak tengok ke orang Mekah ni? Mereka tak fikir ke? Nikmat aku pada mereka. Pertama, kami jadikan tanah tempat tinggal mereka tanah haram. Maksudnya tanah suci yang dihormati. Itu panggil tanah haram tu. Dan kami jadikan mereka aman. Negeri yang aman. Negara-negara lain, masa tu, duk sibuk perang, kelahi, mencolek, bunuh-membunuh. Tapi mereka Allah beri keamanan. Tuan-tuan dan puan-puan, Mekah adalah satu negara yang tak pernah ditakluk. Tak pernah ditawan oleh mana-mana kuasa besar. Pada zaman tu, kuasa Rom dan Parsi sibuk berebut nak tawan negara tu, nak conquer negara ni, nak jajah negara tu, nak jajah negara ni. Tapi masa tu, Allah Ta'ala buat orang-orang tidak ada keinginan, tidak mahu untuk menjajah tanah haram ini. Itu satu. Manakala pengarang tafsir Rahikul Maktum, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri bila berkata, Allah Ta'ala buat kedudukan semenanjung Arab ni, dari sudut geografinya, kedudukan dia yang tengah-tengah lembah, dikelilingi padang-padang pasir, tanah yang kering kontang, susah dapat air. Itu satu. Kemudian Allah Ta'ala buat duduk Mekah ni dikelilingi gunung-gunung. Jadi dari sudut geografinya, gunung-gunung, padang-padang pasir yang ada sekeliling kota Mekah tu seolah-olah benteng semula jadi. Seolah-olah benteng semula jadi yang orang tak teringin nak pergi. Buat apa pergi jajah negara tu? Negara Arab tu nak pergi jajah buat apa? Nak pergi dah lah susah, banyak-banyak gunung. Lepas tu nak pergi kawasan dia padang pasir, bukannya banyak tanaman pun, bukannya tanahnya subur mana pun. Jadi Allah Ta'ala buat benda tu seolah-olah benteng semula jadi pada mereka. Walhal orang Mekah kuat tak? Tak kuat langsung orang Mekah. Bukannya hebat sangat orang Mekah dalam bab peperangan. Bukan kuat langsung pun orang Mekah dalam bab peperangan. Tapi Allah Ta'ala pelihara mereka sebelum zaman Nabi lagi. Mereka tak ditawan, tak dijajah oleh mana-mana negara lain. Itu satu. Yang kedua, ada pendapat mengatakan mereka tak dijajah kerana pertama sebab benteng semula jadi tadi, yang pertama. Yang kedua, kerana orang-orang yang nak menjajah, biasanya negara-negara dijajah sebab apa? Negara-negara dijajah sebab hasil bumi ada kat negara tersebut. Minyak ke apa ke tak tahulah. Mungkin zaman dulu dia orang tak tahu minyak kat Arab Saudi banyak ke, wallahualam. Zaman tu orang tengok Mekah ni tak ada apa, nak jajah buat apa, tak dapat apa. Dan dalam masa yang sama, mereka sebelum mereka nak jajah sesuatu negara, mereka tengok dulu adab dan akhlak orang-orang kat negara tersebut. Kalau adab dan akhlak orang-orang kat negara tersebut okey, mereka akan pergi jajah negara tersebut. Tapi kalau adab dan akhlak orang-orang kat negara tersebut rosak, teruk, mereka tak ingin nak jajah negara tersebut. Sebab apa? Mereka takut akhlak yang rosak itu, mereka takut adab yang teruk itu meresap masuk dalam bangsa mereka. Jadi Rom dan Parsi masa tu tak terfikir pun nak takluk tanah Arab masa tu. Tak terfikir pun nak pergi takluk tanah Arab masa tu. Sebab apa? Untung duniawi tak ada. Dari segi adab dan segi akhlak pun tak bagus mana orang mereka. Nanti perangai buruk mereka, akhlak buruk mereka masuk kat bangsa kita. Apa antara adab buruk mereka? Mereka membezakan makanan-makanan, ada lelaki boleh makan, ada perempuan tak boleh makan. Itu akhlak buruk mereka. Mereka berjudi dengan cara, kalau wanita tu wanita hamba, mereka judi apa? Salah satu cara mereka berjudi, mereka tengok teka kandungan dalam perut dia lelaki ke perempuan. Ni judi. Ni kata lelaki, ni kata perempuan, belah perut masa tu juga. Dan bagi mereka benda tu tak jadi masalah. Itu dia panggil adat jahiliah yang teruk sangat. Mereka merendahkan wanita dengan tahap serendah-rendahnya. Wanita tak layak dapat faraid. Wanita tak layak dapat faraid. Apa lagi? Ada binatang-binatang yang lelaki je boleh makan, perempuan tak boleh makan. Kita mana ada benda-benda yang lelaki tak boleh makan, tak boleh makan. Ini semua adalah akhlak-akhlak buruk mereka. Mereka bunuh anak-anak perempuan, mereka bunuh anak lelaki, mereka bunuh. Jadi orang nak jajah pun, pelik sangat bangsa ni. Itu sebab-sebab Allah Ta'ala pelihara mereka daripada dijajah. Setelah Nabi bawa Islam, tuan-tuan dan puan-puan, setelah Nabi bawa Islam kan ke Mekah, orang-orang Mekah tahu Nabi ni betul. Nabi Muhammad ni cakap benar. Nabi Muhammad ni tak tipu. Tahu. Tapi mereka punya alasan tahu tak apa dia? Kalau kami ikut Nabi Muhammad ni, nanti kami tidak akan dimuliakan lagi. Sekarang orang-orang Arab muliakan kami, orang-orang Arab hormati kami sebab kami masih memegang ajaran Nabi Ibrahim. Mereka katalah, mereka sembah berhala tu, mereka kata mereka memegang ajaran Nabi Ibrahim. Nanti kalau kami ikut ajaran Muhammad ni, nanti kami dah tak dapat dah keistimewaan ni.
Maka apa Allah kata? Tengok muka surat 392. Tolong baca boleh? 392. Tolong baca dia Tuan Haji Ishak Kasim boleh? Tuan Haji Ishak Kasim. Page 392 surah Al-Qasas ayat 57-58. Dan mereka berkata, jika kami mengikut petunjuk bersama engkau, nescaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah menegurkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 58. Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan, maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil dari kamilah yang mewarisinya. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Apa maksud dua ayat ni? Ada setengah orang Mekah, saya lupalah nama yang cakap macam tu pada Nabi. Saya lupa nama dia, nanti tengok balik tafsir. Dia cakap kepada Nabi Muhammad, kami tahu kau cakap benar. Tapi kalau kami beriman dengan kamu, nanti kami tak dapat dah keistimewaan orang Mekah. Kami sebelum ni dapat keistimewaan sebab kami pegang ajaran Nabi Ibrahim. Mereka klaim mereka ikut ajaran Nabi Ibrahim, walaupun mereka sembah berhala. Jadi kalau kami ikut kamu, nanti kami dah tak ada keistimewaan dah. Kami senang-senang kena usir, senang kena halau. Kalau kami keluar, kami senang-senang kena rompak. Orang Arab kena colik. Orang Arab lain takkan hormati kami macam sebelum ni. Maka Allah Ta'ala kata, sebelum kamu masuk Islam, Allah boleh pelihara kamu. Allah lindungi kamu daripada ketakutan, daripada bahaya. Kamu ingat lepas kamu masuk Islam, Allah Ta'ala tak boleh ke nak lindungi kamu? Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala kata dalam ayat 58 tadi, berapa banyak kampung-kampung yang kamu tahu yang aku telah binasakan sebelum ni. Kamu takut kena culik, kamu takut kena usir. Dengan orang-orang jahat lah. Tapi kamu tak takut ke kalau aku binasakan kamu? Kamu tak takut kalau aku binasakan kamu? Jadi ini antara alasan orang-orang Mekah tak nak beriman dengan Nabi SAW. Takut hilang salah satu keistimewaan. Apa dia? Dihormati oleh seluruh penduduk Arab. Dan ada sebahagian tafsir mengatakan orang-orang Mekah menganggap yang buat mereka pergi berniaga ke Syam dengan aman, yang buat mereka pergi berniaga ke Yaman dengan aman adalah berhala-berhala. Orang Mekah ni, jahiliyah, orang musyrikin ni, mereka rasa, mereka fikir dan mereka yakin. Mereka fikir dan mereka yakin yang buat mereka dapat pergi berniaga ke Syam aman, tidak diganggu oleh sesiapa. Pergi berniaga ke Yaman, pergi balik selamat, balik selamat, tak ada ganggu siapa ganggu. Sebab apa? Berhala lindungi mereka. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, salah satu sebab mereka tak nak reject berhala adalah sebab bisnes. Kalau kami ikut ajaran Muhammad, kami terpaksa tinggalkan berhala-berhala ni. Kalau kami tidak menyembah lagi berhala-berhala ni, nanti kalau kami pergi berniaga ke Syam, pergi berniaga ke Yaman, siapa nak jamin keselamatan kami? Ini keyakinan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Sedangkan Allah kata dalam surah kita bincang hari ini, Allah lah yang beri mereka keamanan. Allah lah yang memelihara mereka. Tapi mereka dah lama pun jahiliyah, mereka tetap menyangka yang bagi mereka aman adalah berhala-berhala mereka. Okey, baik. Jadi ayat kita sekarang, Allah kata, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Mereka kena syukur sebab aku dah selamatkan mereka daripada tentera bergajah. Surah Al-Fil, kita bincang minggu lepas. Mereka juga kena bersyukur sebab aku telah menyelamatkan mereka, memelihara mereka ketika mana mereka travel, bila-bila masa saja nak pergi Syam, pergi Yaman, tak ada masalah. Apa tanda mereka kena bersyukur? Mereka hendaklah menyembah Tuhan rumah ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tanda bersyukur bukanlah hanya dengan ucapan Alhamdulillah. Tanda bersyukur mestilah perlu disertakan dengan amalan. Jadi Allah suruh mereka bersyukur ni. Sebab Allah dah pelihara mereka daripada tentera bergajah. Allah beri keamanan pada mereka. Mereka kena bersyukur. Jadi apa tanda mereka bersyukur? Mereka kena menyembah Tuhan rumah ini. Jadi Allah bagi kita banyak nikmat. Negara-negara lain lagi huru-hara. Negara-negara lain lagi banyak musibah. Kita ada musibah juga, tapi tak adalah seteruk negara-negara lain. Jadi kita kena bersyukur pada Allah dengan cara
menyembah Tuhan rumah ini. Siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur dengan nikmat Quran Allah bagi, orang bersyukur dengan nikmat agama Allah bagi, orang tu bukan sekadar ucap alhamdulillah, tapi orang tu kena tunjukkan syukurnya dengan amalan. Amalan apa nak tunjuk? Nombor satu sekali, semayang. Kalau mulut dia cakap alhamdulillah syukur, siap nyanyi lagi lagu syukur, tapi solat tidak dikerjakan, tak mengerjakan solat, maka orang ini tidak termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur. Syukur kena dengan lidah, dengan hati dan juga dengan amalan. Syukur kena dengan lidah, dengan hati dan juga dengan amalan. Kalau orang hanya syukur dengan lidah, okey, tetapi contoh anak. Kita bagi duit kat dia, dia cakap terima kasih ayah, terima kasih ayah, terima kasih ayah. 3 kali terima kasih. Anak kita bagi duit kat dia. Tapi bila kita minta tolong dia buat apa-apa kat rumah, satu apa tak nak buat. Okey, kita suruh basuh pinggan, malas. Suruh sapu sampah, malas. Suruh buat susu kat adik pun malas. Semua malas. Jadi bagi kita, adakah anak tu anak yang bersyukur? Syukurlah, sebut terima kasih 3 kali. Tak, syukur pada pemberian mak ayah. Bukan sekadar ucap terima kasih 3, 4, 5 kali. Tak. Balas kebaikan mak ayah dengan cara taat perintah dia. Apa dia suruh kita buat, apa dia nak kita buat. Tu tanda syukur. Kalau sekadar ucap terima kasih, tapi apa mak ayah suruh buat, tak buat langsung, adakah tu anak yang bersyukur? Tak. Samalah juga, syukur pada Allah bukan sekadar alhamdulillah hari-hari, tapi Allah suruh solat, tak solat. Tak. Tanda bersyukur, Allah kata, mereka yang aku bagi nikmat ni, mereka kena bersyukur dengan cara menyembah Tuhan rumah ini. Allah Ta'ala memanggil Baitullah dengan panggilan Al-Bait. Okey, Allah Ta'ala panggil Baitullah dengan panggilan Al-Bait. Okey, baik. Al-Bait adalah Baitullah, rumah Allah. Minggu lepas kita dah bincang. Ada 11 pendapat orang yang mula-mula membina rumah Allah. Minggu lepas kita dah bincang kan. Dalam 11 pendapat tu hanya 4 sahaja yang kita yakini, 7 lagi kita tawakuf. Baik, tengok surah Ali Imran. Tolong baca dia. Surah Ali Imran. Puan Maisarah Muhtar tolong baca boleh? Puan Maisarah. Boleh, Ustaz. Muka surat 62. Ayat yang ke-96. 62. Ayat 96. Nak cerita pasal Baitullah. 62 ayat 90. 6. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia iaitu Baitullah yang di Mekah, disebut Bakah dekat sini, disebut dalam kurungan Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Allah kata rumah ibadat yang pertama dibina untuk manusia beribadat adalah di Bakah. Kita dah bincang sebelumnya dalam surah At-Tin. Mekah ada 7 nama. Mekah ada 7 nama dalam Al-Quran. Nama Mekah ada 7 dalam Al-Quran kan? Okey. Salah satu nama Mekah adalah Bakkah. Perkataan Bakkah kat sini yang dibaca oleh sahabat kita tadi, perkataan Bakkah. Boleh je nak kata nak gimana lagi Bakkah? Boleh, tak salah. Perkataan Bakkah ni, okey. Kenapa Mekah dipanggil Bakkah dulu? Sebab perkataan Bakkah berasal pada perkataan Bakka Yabuku. Dalam bahasa Arab panggil Bakka Yabuku. Apa terjemah Bakka Yabuku? Tunduk. Tunduk. Sebab apa? Sebab semua orang yang pergi ke Mekah, dia akan tunduk. Dia raja ke, dia orang kaya ke, dia orang miskin ke, bila sampai ke Mekah, dia akan tunduk. Sebab itulah nama Mekah salah satunya adalah Bakkah. Ada 6 lagi nama lain, nanti kita sampai tempat dia kita bincang. Ummul Qura, apa lagi? Al-Balad, Baladil Amin, Baladan Aminan, itu semua nama-nama Mekah. Okey, baik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 96 surah Ali Imran ni, Allah kata rumah ibadat yang pertama dibina untuk manusia adalah di Bakkah. Apa dia? Kaabah itulah. Dan Kaabah tersebut mubarakan, diberkati. Kaabah tersebut diberkati. Allah Ta'ala letak berkat pada Kaabah tersebut. Berkat ni nampak tak? Berkat ni tak nampak. Apa makna berkat? Duk sebut berkat. Apa makna berkat? Bila sebut berkat dalam bahasa Arab, kalau orang tanya berkat tu apa berkat? Orang putih panggil blessing lah kan. Berkat tu betul lah bahasa orang putih. Tapi sebenarnya apa makna berkat? Dalam bahasa Arab, bila sebut berkat maksudnya ziyadatul khair. Ni.
Terjemah berkat dalam bahasa Arab ialah ziyadatul khair. Apa terjemah ziyadatul khair? Kebaikan yang lebih. Lebih kebaikannya. Ziyadah lebih, al-khair kebaikan. Itu panggil berkat. Bulan Ramadan dipanggil al-mubarak. Betul kan? Bulan Ramadan yang diberkati. Adakah bulan lain tak ada berkat langsung? Bulan Zulhijjah tak ada berkat. Bulan Safar tak ada berkat. Bulan Rejab tak ada berkat. Okey, bulan Zulhijjah ada kelebihan-kelebihan juga. Tak ada kebaikan. Tak, setiap bulan ada kebaikan. Setiap bulan ada kebaikan. Cuma bulan Ramadan kebaikannya lebih berbanding bulan-bulan lain. Sebab itulah Ramadan digelar Al-Mubarak. Apa terjemah Al-Mubarak? Diberkati. Kenapa bulan Ramadan dipanggil Al-Mubarak? Bulan lain tak panggil Al-Mubarak? Sebab pada bulan Ramadan ada kebaikan yang lebih pada bulan-bulan yang lain. Okay, jadi bila sebut berkat-berkat pun dan berkat-berkat, kebaikannya lebih. Ini sekadar cerita. Cerita ni ditulis oleh seorang ulama Indonesia, saya lupa nama dia. Dulu-dulu dia kata kat Mekah, ada pengajian agama. Kat sekitar Kaabah tu ada banyak pengajian agama. Satu hari, ada seorang guru mengajar anak murid dia dalam halqah di sekitar Masjidil Haram, hujan turun. Bila hujan turun, guru ni cakap pada anak murid dia, pergi mandi dekat air hujan yang turun yang kena dinding Kaabah. Bumbung Kaabah, air hujan yang kena bumbung Kaabah, air hujan tu lalu kat pancuran emas, air hujan tu turun bawah kan, pergi mandi kat air tu. Air tu berkat, guru dia kata. Guru ni cakap pada anak murid dia. Maka anak murid dia pun tutup kitab, berhenti mengaji, pergi mandi air hujan tersebut. Kita Malaysia hujan seumur. Bagi kita hujan ni biasalah. Mereka hujan setahun sekali, 2 kali. Jadi sekali turun hujan tu, guru dia suruh mandi kat situ. Bila guru dia mandi, maka ada penjaga-penjaga Masjidil Haram yang keras, yang pendapatnya sangat keras. Dia kata apa? Bid'ah, syirik, bid'ah, syirik. Jangan mandi kat situ. Dia marah lah ni, anak-anak murid yang pergi mandi ni. Dia sebut bid'ah, syirik, bid'ah, syirik. Kenapa bid'ah syirik? Mandi air Kaabah, konon-konon dapat berkat, konon-konon macam tu. Maka anak murid ni jawab, guru kami yang suruh mandi kat sini. Maka polis-polis yang menjaga Kaabah tu, dia pun ada guru dia juga. Dia panggil guru dia. Dia kata ni ada seorang guru tu mengajar anak murid dia pergi mandi kat Kaabah. Atas alasan dapat banyak berkat. Atas alasan banyak berkat. Maka guru pada penjaga-penjaga Masjidil Haram datang jumpa guru ni tadi. Dia kata, betul ke kamu suruh anak murid kamu mandi kat sini ambil berkat? Ya. Dia pun tanya, mana dalil berkat mandi air bawah bumbung Kaabah ni? Mana dalil berkat mandi hujan air yang kena bumbung Kaabah, mandi, kita mandi. Mana dalil berkat? Maka dia kata, kamu pun salah seorang guru Quran. Kamu tak tahu ke? Air tersebut ada 2 keberkatan. Air yang turun di kena bumbung Kaabah tu ada 2 keberkatan. Maka dia kata, apa dalil dia 2 keberkatan? Pertama, dia pun baca ayat dalam surah Qaf. Boleh tak tolong baca dia? Puan Mudrika boleh? Puan Mudrika, tolong baca Puan Mudrika. Ada Puan Mudrika? Boleh tak Puan Mudrika? Okey, baik, baru dengar suara Puan Mudrika. Okey, surah Qaf. Saya cari buku surat dah. Surah Qaf, okey. Muka surat 518. Muka surat 518. Ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari langit kami menurunkan air yang memberi ikat. Lalu kami menumbuhkan melalui air, iaitu pohon-pohon yang rindang dan biji-bijian yang dapat dituai. Okey, baik. Terima kasih Puan Mudrika. Allah Ta'ala kata, kami menurunkan daripada langit air yang diberkati. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Tengok ayat 9 surah Qaf ni. Page 518. Allah kata kami menurunkan daripada langit air yang diberkati. Air hujan yang diberkati. Maka guru ni kata, kamu tak baca ke ayat surah Qaf ni? Allah kata kami turunkan daripada langit air hujan diberkati. Air hujan tu sendiri dia berkat dah. Air hujan tu pula turun kena bumbung Kaabah yang Allah kata berkat tadi. Yang sahabat kita baca surah Al-Imran tadi. Daripada air hujan tersebut ada 2 keberkatan. Satu, hujan tu sendiri berkat.
Yang kedua, hujan tu kena bumbung Kaabah lagi berkat. Jadi salahkah anak murid saya mandi dengan air hujan yang dalamnya ada 2 keberkatan? Maka guru yang tadi dia sendiri pergi mandi sekali. Dia kata, betul lah, aku dah lama mengajar Quran, aku tak perasan ayat tersebut. Maka dia pun mandi sekali. Jadi apa maksud berkat dekat sini? Ziyadatul khair, kebaikannya lebih. Mandilah kat mana-mana pun ada kebaikan. InsyaAllah, mandi sunat dapat pahala. Okey? Tapi bila mandi dengan air hujan yang turun di bumbung Kaabah, maka kebaikannya lebih. Ziyadatul khair, itu maksud kebaikan. Okey, baik. Allah Ta'ala cakap pada mereka, saya ulang balik bab solat tadi. Allah Ta'ala kata, tanda mereka bersyukur pada Allah adalah dengan cara mereka menyembah Tuhan rumah ini. Bila sebut menyembah Tuhan rumah ini, maksudnya siapa dia? Berhala-berhala termasuk tak? Berhala-berhala tidak termasuk. Kerana pemilik Baitullah hanya Allah saja. Orang Mekah pun tahu. Orang Mekah pun tahu pemilik Baitullah Allah saja. Mereka tak akan kata Baitullah ni dimiliki oleh Allah dan sekutu-sekutu lain. Tak. Dalam bab akidah, mereka hanya kata Allah ada sekutu dalam bab penyembahan. Tapi dalam bab pemilik Baitullah, mereka hanya yakin Allah sahaja pemiliknya. Allah sahaja pemiliknya. Cuma oleh kerana mereka disesatkan, mereka mendirikan banyak berhala-berhala di sekitar kota Mekah. Jadi Allah kata, tanda kamu bersyukur pada aku adalah dengan cara kamu kena menyembah Tuhan rumah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, solat adalah benda yang utama yang kita kena buat untuk tunjuk syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baik, tak mencuri, tak merompak, tak mengumpat orang, tak mengata orang, tapi kita tak solat. Kita tetap termasuk golongan tidak bersyukur. Okey, solatlah yang Allah Ta'ala nak nilai. Okey, orang yang beriman dengan akhirat, orang beriman dengan Al-Quran, Allah tak nilai cakap dia, Allah tak nilai ceramah dia. Oh, dia ni tinggi iman dengan akhirat. Kenapa? Cakap hebat pasal akhirat. Dia ni tinggi iman dia dengan Al-Quran. Kenapa? Hebat bercakap tentang Al-Quran. Tak, Allah tak nilai kat situ. Allah nilai kat mana? Tengok muka surat 139. Tolong baca Puan Rafidah boleh? Puan Rafidah tolong baca muka surat 139 ayat 92. Boleh Ustaz? 139. Ayat berapa Ustaz? 92. Dalam ni pun ada salah satu nama Kaabah, nama Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini iaitu Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh barakah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura iaitu Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat sudah tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya. Okey, terima kasih. Ini poin dia. Orang beriman dengan akhirat, orang beriman dengan Al-Quran bukanlah orang yang pandai mensyarahkan ayat Al-Quran, pandai ceramah tentang akhirat, bukan. Ada orang dia tak pandai pun nak cerita tentang ayat Al-Quran, nak mensyarahkan mana-mana ayat Al-Quran, tak pandai pun. Nak ceramah bab akhirat pun tak pandai, tapi dia betul-betul jaga solat. Maka itulah orang yang benar-benar kuat keyakinannya tentang akhirat dan kuat keyakinannya tentang Al-Quran. Orang yang ceramah bubar tentang Quran, tentang akhirat, dan sembahyang, tak bangun sembahyang, tidur sampai pukul 8 pagi. Contoh. Sengaja tak nak bangun. Bukan terlewat. Bukan tertidur, sengaja. Ataupun dah masuk waktu masih tengok TV lagi, buat benda yang tak sepatutnya. Maka orang tu bukanlah orang yang tinggi imannya dengan akhirat. Kerana nilai tinggi tak tinggi seorang tu beriman dengan akhirat adalah pada solat dia. Bukan pada tazkirah ceramah dia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, solatlah yang akan menyebabkan seorang tu dekat dengan Allah, dan tinggal solatlah menjadi penyebab orang tu mudah nak buat maksiat-maksiat yang lain dan mudah nak jadi sesat. Mana dalil dia? Tengok surah Maryam. Tolong baca Puan Maziah Ismail boleh? Puan Maziah Ismail tolong baca surah Maryam. Maryam ke Toha? Yes, Maryam. Muka surat 309 boleh tak? Muka surat 309. Ayat 58-59 boleh? 309. Ya, surah Maryam 309 ayat 58-59. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, iaitu daripada golongan para nabi, daripada keturunan Adam, dan daripada orang yang kami bawa di dalam kapal bersama Nuh, dan daripada keturunan Ibrahim dan Israel,
dan daripada orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, mereka tunduk sujud dan menangis. 59. Kemudian datanglah selepas mereka pengganti yang mengabaikan solat dan mengikut keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Okey, terima kasih puan. Terima kasih puan. Ayat 58 Allah cerita tentang orang-orang yang baik. Lepas golongan orang baik itu akan datang satu golongan yang sifat buruk apa dia? Allah sebut sifat buruk mereka. Allah tak sebut mencuri dulu, zina dulu, minum arak dulu, Allah tak sebut. Allah sebut apa? Sifat buruk mereka adalah mengabaikan solat. Mengabaikan solat. Jadi kesan abaikan solat apa dia? Ayat ni sebut sekuen. Dalam ayat ni ada sekuen. Ada kita panggil apa? Sebab akibat. Mula-mula orang tu akan abaikan solat. Lepas orang tu abaikan solat, dia akan ikut syahwat. Apa nafsu dia nak, apa keinginan hati dia nak, semua dia buat. Halal haram tolak tepi. Last sekali orang ni lah senang syaitan akan bawa pada kesesatan. Nampak ini susunan dia. Mula-mula abai solat. Lepas abai solat, apa nafsu syahwat nak, semua dia jalan je. Apa nafsu nak, haram tak haram, jalan. Yang kedua. Yang ketiga, fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan menemui kesesatan. Jadi syaitan nak sesatkan orang, syaitan tak akan buat orang tu tiba-tiba jadi nak sembah berhala. Tiba-tiba jadi nak keluar agama Islam. Tiba-tiba nak jadi orang yang tak ada agama. Orang tak percaya Tuhan. Tak. Syaitan akan buat orang tu sesat dengan cara buat dia abaikan solat. Waktu panggil solat tiang agama. Orang jaga solat, orang memelihara agama. Orang tak jaga solat, orang yang tak memelihara agama. Okey, baik. Banyak lagi buat solat, tapi syukur dulu. Tanda syukur pada Allah. Allah sebut tentang orang Quraisy ni. Mereka kalau bersyukur terhadap nikmat aku bagi, mereka kena menyembah Tuhan rumah ini. Maksudnya, mereka kena sembah Allah sahaja. Orang musyrikin Mekah. Mereka mengatakan, kami sembah berhala tu kami sembah Allah lah. Orang musyrikin Mekah. Kami sembah berhala tu kami sembah Allah lah. Sebab berhala itulah yang tolong dekatkan kami dengan Allah. Itu kefahaman mereka. Tengok surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar tak silap saya. Tolong baca dia boleh. Puan Izian. Ada Puan Izian? Ada tak Puan Izian? Okey, baik. Tak apa. Oh, ada? Muka surat 458 ayat 3. 458 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni daripada syirik, dan orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Okey, terima kasih puan. Tengok, orang musyrikin Mekah, mereka sembah berhala, tapi apa kata mereka? Kami memang sembah berhala, tapi berhala itulah yang tolong mendekatkan kami dengan Allah. Kami memang sembah berhala pun, tapi berhala itulah yang dekatkan kami dengan Allah. Jadi kamu tak boleh kata kami syirik. Kamu tak boleh kata kami salah. Kamu tak boleh kata kami tak betul. Satu hari orang musyrikin Mekah cakap pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, boleh tak kamu iktiraf sikit Tuhan kami?" Mereka cakap kat Nabi Muhammad ni. Boleh tak kamu iktiraf sikit Tuhan-Tuhan kami dengan cara kamu semayang belakang berhala. Semayang belakang berhala kami. Macam ni, saya lukis sikit lah lebih kurang. Boleh? Ni zaman Nabi kat Mekah lah ni, sebelum Nabi dapat tawan kota Mekah. Okey, ni sekadar nak faham kata-kata mereka ni. Ni Baitullah. Contohlah, ni Baitullah. Ada berhala. Banyaklah berhala sekeliling Kaabah ni. Jadi Nabi bila solat, Nabi akan solat direct ngadap ke Kaabah. Nabi takkan solat belakang kat sini, ngadap berhala ni. Dalam masa sama ngadap Kaabah. Nabi takkan solat. Ni berhala ni. Ni berhala. Ni contohlah nak faham maksud kata-kata mereka ni. Jadi mereka minta, wahai Muhammad, boleh tak beri penghormatan sikit pada berhala kami dengan cara bila nak semayang tu, okey, kami dah halang kamu semayang tapi pergi semayang juga. Boleh tak bila nak semayang tu kamu semayang belakang berhala ni? Semayang kat sini.
Jadi bila kamu sembahyang kat sini, ya kamu sembah Allah. Tapi dalam masa yang sama, kamu memberi penghormatan pada berhala-berhala kami. Dia Allah turunkan ayat. Lepas mereka offer Nabi, macam tu Allah turunkan ayat, tengok surah Isra. Tengok surah Isra. Tolong baca dia boleh? Puan Balqis. Ada? Puan Balqis. Ada ke? Ada. Puan Balqis baru join malam ni ke? Puan Balqis, kadang tanya. Baru kali kedua kot. Oh, baru kali kedua. Okay, tak apa, tak ada masalah. Muka surat 29. Okey, muka surat 289. 289. 289. Ayat 73, 74, 75. 74, 75. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu, Muhammad, daripada apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu mengada-ngada yang lain terhadap kami, dan jika demikian, tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia. Ayat 74. Dan kalau kami tidak memperkuatkan hatimu, nescaya kamu hampir-hampir cenderung sedikit kepada mereka. Ayat 75. Kalau terjadi demikian, benarlah akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat kali ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat kali ganda sudah mati, dan kamu, Muhammad, tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Okey, terima kasih Puan. Tengok apa Allah kata. Mereka hampir-hampir nak menyesatkan kamu daripada wahyu kami telah wahyukan kepada kamu. Kalaulah kau dengar cakap mereka masa tu, alah, aku sembahyang belakang berhala. Aku bukan sembah berhala pun. Aku sembah Kaabah, cuma sembahyang belakang berhala sebab mereka minta. Kalau Nabi buat macam tu, Allah kata apa dia? Masa tu mereka akan anggap kau best friend. Kawan kita ni, dia jadi kawan kita sekarang. Sebab dia sama-sama membesarkan berhala kita. Allah kata, kalaulah tidak kerana kami teguhkan hati kau, wahai Muhammad, okey, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalaulah kami tidak memperteguhkan hati kau, nescaya engkau akan condong kepada mereka. Ini jawapan Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kata, kalaulah engkau buat sebagaimana mereka nak, nescaya kami akan merasakan pada engkau azab berganda-ganda. Kami akan merasakan pada engkau azab yang berganda. Tengok. Mereka nak juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf juga Tuhan-Tuhan mereka. Ni yang nama musyrikin. Allah nak beritahu pada mereka, kalau kamu bersyukur pada nikmat, kalau kamu nak tunjuk syukur kamu pada nikmat aku bagi, maka kamu kena sembah Tuhan rumah ini sahaja. Di Tuhan rumah ini mereka pun tahu Allah sahaja, berhala-berhala mereka tidak terlibat dalam memiliki Baitullah. Okey, baik, seterusnya kita berhabiskan surah kita. Apa sifat Allah yang beri nikmat pada mereka? Allazi yang. Okey, terjemah allazi yang. Boleh? Allazi yang. Okey, ayat terakhir ayat 4. At'amahum, memberi makan kepada mereka. At'amahum, memberi makan kepada mereka. Bahasa perkataan kita sekarang at'amahum. Alif, ta, ain, mim. Ha, mim. At'amahum. Boleh? Okey, baik. At'amahum ni huruf asalnya ta, ain, mim. Daripada perkataan ta, ain, mim ni, ta, ain, mim kan? Makanan ni. Tambah mim kat depan. Mat'am. Apa terjemah mat'am? Restoran, kantin, tempat makan. Okey? At'amahum ni. Boleh? Memberi makan kepada mereka. Apa doa? Saya lupa nak screenshot doa tu. Apa doa bila orang bagi makan kat kita? Kita pergi kenduri ke, orang jemput datang rumah ke? Apa doa dia? Kita pergi kenduri, orang jemput datang rumah, orang bagi makan buka puasa. Apa doa yang sunat kita baca? Allahumma at'imman at'amana wasqiman saqana. Okey. Nanti saya cari kat Google, saya share kat skrin insya-Allah. Jadi at'amahum tu yang telah memberi makan kepada mereka. Min daripada ju'in, kelaparan. Ju'in, kelaparan. Okey, terjemah ju'in, kelaparan. Lapar dalam bahasa Arab ada dua. Satu, ju'in, lapar. Ini lapar yang biasa-biasa. Ada satu lagi lapar luar biasa. Ni lapar yang orang putih panggil severe hunger. Makhmasatin. Ju'in ni lapar biasa je, ju'in.
Tengah hari tadi tak makan. Petang tadi pun tak makan. Tengah hari tadi tak makan, petang tadi tak makan, tapi pagi tadi sarapan lah. So sekarang rasa apa? Lapar kan? Jadi lapar sekarang yang tak makan tengah hari dan tak makan petang tadi namanya ju'in. Makhmasatin ni, last dia makan hari Jumaat, hari Rabu petang. Hari Rabu petang last dia makan. Hari Khamis malam dan hari ni tak jumpa makanan langsung. Dapat air je. Tu namanya makhmasatin. Ini maksudnya lapar yang gila-gila punya lah. Tengok muka surat 107. Boleh tak muka surat 107? Kalau kita buka muka surat 107, okay, ada perkataan makhmasatin kat situ. Ada perkataan makhmasatin. Tolong baca boleh? Wan Farhanani Zulkifli. Ada? Ada. Okey, muka surat 107, panjang sikit tu, ayat nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging haiwan yang disembelih bukan dengan nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan juga yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan azlam, anak panah, kerana itu merupakan sesuatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku sempurnakan nikmatku bagimu, dan telah aku redakan Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa kerana lapar, bukan kerana cenderung melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, baik. Kerana lapar. Nampak ada perkataan lapar tu? Siapa yang terpaksa kerana lapar? Jadi apa lapar tu dalam perkataan dia? Dalam bahasa Arab dia. Cuba tengok baris ayat 3 tu. Baris terakhir ayat 3. Baris terakhir ayat nombor 3. Apa Allah Ta'ala kata? Famanitturra fi makhmasatin. Famanitturra fi makhmasatin. Siapa yang terpaksa dalam kelaparan. Di makhmasatin yang berarti terjemah severe hunger. Lapar yang 2 hari tak makan. Bolehlah makan benda-benda haram kat atas tu tadi. Kan? Ada khinzir, ada bangkai, macam-macam tadi. Ayat ni beritahu benda tak boleh makan. Tapi siapa yang dalam keadaan lapar yang gila-gila, lapar yang teruk punya, maka bolehlah makan. Jadi kalau kita tengah hari tadi tak makan, malam ni pun tak makan, boleh tak kita makan bangkai malam ni? Kenapa? Saya dalam keadaan lapar. Tak boleh. Kita hanya ju'in. Kita hanya ju'in. Okey? Kita hanya boleh makan benda-benda haram ayat 3 ni bila kita dalam keadaan makhmasatin. Apa makna makhmasatin? Severe hunger. Boleh? Okey, baik. Jadi lapar kita sekarang ju'in. Lapar biasa je lah. Lapar kita sekarang ju'in. Okey, ulang balik. Ju'in, kelaparan. Wa alladhi at'amahum min ju'in, kelaparan. Wa dan amanahum. Dia memberi aman kepada mereka. Amanahum. Dia memberi keamanan kepada mereka. Okey. Min daripada khaufin, ketakutan. Khaufin, ketakutan. Okey. Tun, tolong baca Tun. Ayat terakhir kita boleh tak Tun? Ayat 4 surah Quraisy ni Tun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan memelihara mereka daripada ketakutan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sahabat-sahabat, nampak tak kat skrin? Ni doa yang bagus kita amalkan. Saya share kat skrin kan. Doa kepada orang yang memberi makan dan minum. Doa ni diajar dalam hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, ataupun wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah makan. Allahumma ya Allah, at'im, berilah makan. Man, kepada orang yang at'amani, memberi makan kepadaku. Wa asqi, berilah minum. Man, kepada orang yang asqani, memberi minum kepadaku. Jadi perkataan at'im dengan at'amani ni, perkataan at'im dengan at'amani ni sama tak dengan at'amahum tadi? Sama dengan at'amahum tadi. Boleh? Okey, baik, ayat terakhir kita. Allah Ta'ala sebut ini adalah nikmat yang
nikmat yang seterusnya yang Allah Ta'ala bagi pada orang Quraisy. Dalam surah Al-Fil, Allah pelihara mereka daripada tentera bergajah. Kemudian Allah pelihara mereka pergi travel ke Syam, ke Yaman, aman, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang seterusnya, Allah kata, kamu semua kena sembah Tuhan rumah ini, iaitu Allah, yang mana banyak nikmat Allah bagi pada kamu. Banyak nikmat Allah bagi pada kamu, tak terkira. Tapi cukup dengan dua nikmat ni, kamu patut jadi orang yang sangat-sangat bersyukur. Apa dia dua nikmat ni? Pertama, Allah Ta'ala memelihara kamu daripada kelaparan. Tuan-tuan dan puan-puan, Mekah bukanlah satu tanah yang mudah tumbuh semua buah-buahan, mudah tumbuh semua tanaman-tanaman, tetapi Mekah adalah satu tempat yang penuh dengan buah-buahan. Kerana apa? Kerana berkat doa Nabi Ibrahim. Okey? Sama ada buah-buah tu tumbuh kat tanah haram, ataupun oleh kerana Mekah ni pusat utama orang zaman dulu, sentiasa ada orang dari luar datang membawa buah-buahan ke Mekah. Negara-negara lain, kalau musim kemarau, tak ada stok lah. Negara-negara lain, bila dilanda musim kemarau, mereka tak ada stok makanan, tak ada stok buah-buahan, walaupun mereka kaya. Tapi Mekah, Allah Ta'ala sentiasa suburkan dengan berbagai-bagai buahan. Sama ada buah yang kat situ sendiri, kat tanah haram tu sendiri, ataupun kerana orang luar datang bawa buah ke Makkah tersebut. Kerana kesan doa Nabi Ibrahim. Tengok surah Al-Baqarah, muka surat 19. Tolong baca dia. Tuan Haji Muhammad Najib ada? Ada nama Muhammad Najib dalam sahabat kita malam ni? Ada tu, Ustaz. Tuan Haji Muhammad Najib daripada mana? Saya daripada Kota Baru, Kelantan. Oh, Masya Allah. Ingat daripada Putrajaya. Kalau Putrajaya, Datuk Seri Najib lah. Okey, tolong baca boleh Tuan Haji Muhammad Najib dari buku surat 19. Ayat bawah sikit. Ayat 126. Ya, 126. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, dan kepada mereka dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa dia menjalani siksaan neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Najib. Nabi Ibrahim berdoa untuk tanah Mekah, Allah Ta'ala memberi buah-buahan pada mereka. Maka Allah Ta'ala kata, aku akan bagi. Semua orang aku akan bagi. Cuma nikmat ni aku akan bagi kepada orang beriman di kalangan mereka. Orang yang tak beriman di kalangan mereka yang duduk kat Mekah dapat makan juga. Buah-buahan tadi dapat makan juga. Mewah juga kat Mekah macam orang lain yang beriman. Kat dunia mereka dapat makan apa saja buah kat Mekah. Tapi kat akhirat nanti aku akan paksa mereka, halang mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Jadi kat Mekah Allah Ta'ala bagi macam-macam makanan. Kemudian kat Mekah Allah Ta'ala pelihara mereka daripada sebarang ketakutan. Mereka tak perlu risau nak pergi mana-mana. Dan mereka walaupun ketenteraan tak kuat, orang Mekah ni ketenteraan tak kuat, askar tak ramai, tak hebat pun dalam bab peperangan ni orang Mekah. Tetapi Allah Ta'ala buat pelihara mereka, Allah pelihara mereka sehingga kan tidak ada seorang pun yang teringin untuk tawan mereka. Tidak ada seorang pun yang teringin untuk takluk kota Mekah tersebut. Okay, baik. Itu satu doa Nabi Ibrahim. Yang kedua doa Nabi Ibrahim. Tengok muka surat 260. Page 260. Siapa belum baca lagi ya? Saya rasa semua dah baca. Ada tak sahabat-sahabat belum baca lagi? Mungkin saya terlepas. Puan Nur Hidayah Ahmad ada? Puan Nur Hidayah Ahmad ada tak? Ada Ustaz. Muka surat 260. Puan Nur Hidayah daripada mana? Sekarang kat Penang. Wah, Masya Allah. Muka surat 260, ayat yang ke 37. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian zuriat keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan dekat dengan rumah Engkau, iaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia
cenderung kepada mereka. Dan berilah mereka rezeki daripada buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Okey, terima kasih Puan Nur Hidayah. Okey, ada tak buah-buahan sama macam tadi ada kan buah-buahan? Cuma poin saya ni, sebahagian daripada mereka. Ayat yang dibaca oleh sahabat kita tadi, apa doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, jadikanlah hati-hati sebahagian daripada manusia. Semua buka boleh, page 260 ni. Ada perkataan afidatan minan nas. Okey. Afidatan minan nas. Ni ayatnya dalam bahasa Arab. Afidatan ni jamak ataupun plural kepada fuad. Fuad tu hati. Fuad tu hati. Afidatan ni hati-hati. Min sebahagian daripada manusia. Minan nas. Sorry ya. Ya Allah, jadikanlah hati-hati sebahagian pada manusia cenderung kepadanya. Cenderung kepada Mekah, cenderung pada Kaabah. Qatadah berkata, Imam Qatadah berkata, kalaulah Nabi Ibrahim dalam doanya tidak mendatangkan min. Katakanlah dalam ayat 37 ni, tak ada perkataan min. Nescaya, seluruh hati manusia akan cenderung ke Kaabah. Termasuklah Yahudi, termasuklah Nasrani, termasuklah Majusi. Semua akan cenderung pada Kaabah. Tapi kerana Allah Ta'ala telah beritahu Nabi Ibrahim, Kaabah tempat yang orang suka, orang gila nak pergi, orang yang rindu nak pergi. Bukan gila, maksudnya orang tergila-gilakan untuk pergi. Tetapi Allah Ta'ala hanya buat hati-hati sebahagian manusia. Jadi beruntunglah orang-orang yang Allah buat hati dia sentiasa cenderung untuk pergi ke Kaabah. Ada orang pergi sekali tak nak pergi dah. Tak minat dah untuk pergi. Dah tak nak dah untuk pergi. Sebab apa? Dia tidak termasuk di kalangan hati-hati yang cenderung pada Kaabah. Jadi orang yang dah pergi Kaabah, dah pergi umrah 5-6 kali pun nak pergi lagi. Dah pergi haji 4-5 kali pun nak pergi lagi. Bukan kerana nak menunjuk, bukan kerana nak berjalan, tapi kerana hati cenderung pada Kaabah. Dalam doa Nabi Ibrahim lagi, tentang Kaabah lah ni ya, kita cerita tentang Kaabah ni, tentang Baitullah. Ada perkataan masabatan. Sorry ambil masa lebih sikit. Ada perkataan masabatan. Tolong baca dia boleh. Tuan Haji Salahuddin, muka surat 19. Ada Tuan Haji Salahuddin? Ada. Muka surat 19. Tadi sahabat kita daripada Kota Baru, Tuan Haji Muhammad Najib dah baca. Okey, saya lupa nak beritahu atas sikit. Boleh tak muka surat, okey, 125. Muka surat 19, ayat 125. Ini bukan doa Nabi Ibrahim ni. Ini Allah Ta'ala sebut tentang Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Kaabah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Yes. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat solat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Okey, terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Nabi SAW bila solat kat Kaabah, Nabi akan solat belakang makam Ibrahim. Dulu Nabi SAW akan solat dekat makam Ibrahim. Makam Ibrahim tu bukan kubur Nabi Ibrahim. Oh, makam ni kubur. Bahasa Melayu, makam tu kubur. Makam ni tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk buat Kaabah tu. Tu maksud makam Ibrahim tu tempat berdiri. Bukan makam tu di teropong tak ada kubur pun dalam ni. Kita panggil kubur makam tu. Bahasa Arab makam tu tempat berdiri Nabi Ibrahim. Dulu makam Ibrahim, saya lupa nak. Dulu makam Ibrahim, ni Kaabah. Dulu makam Ibrahim dekat dengan Kaabah. Nabi Ibrahim nak buat Kaabah, tempat dia berdiri tu, makam dia dekat dengan Kaabah. Lalu pada zaman Umar, makam tu telah dijauhkan daripada Kaabah. Jauh sikit ke Kaabah, ke belakang. Okey, ke belakang lah. Sekarang ini kat sini jauh sikit. Jadi dulu Nabi SAW akan solat kat kawasan ni. Sebab apa? Allah kata, jadikanlah makam Ibrahim tempat semayang. Solat kat mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak dapat pahala lebih, pergi Mekah, haji ke, umrah ke, kita tengok kat mana makam Ibrahim, kita solat kawasan belakang ni. Okey? Bukan kata wajib mesti solat kat sini. Tak, solatlah kat mana-mana pun. Tak dapat pahala.
Cuma kalau ni Kaabah, sekarang ni makam Ibrahim duduk sini, kita solat kawasan belakang ni. Nabi akan solat belakang makam Ibrahim, lalu Nabi baca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah daripada makam Ibrahim tempat sembahyang. Boleh dapat pahala lebih. Okey, baik. Dalam ayat yang dibaca oleh Tuan Haji Salahuddin ada perkataan masahabatan. Ada perkataan masahabatan. Okey, baik. Masahabatan, Ibnu Abbas kata, tadi terjemah yang dibaca oleh Tuan Haji Salahuddin tempat berkumpul. Ya, tempat berkumpul, manusia berkumpul. Tapi masahabatan, Ibnu Abbas tafsirkan adalah tempat yang manusia ingin pergi kepadanya lalu pulang dan ingin pergi kembali. Manusia pergi kepadanya lalu pulang ingin pergi kembali. Kita tuan-tuan kalau bercuti, tahun lepas cuti tempat sama, tahun ni cuti tempat sama. Nak tak? Tahun lepas pergi bercuti kat satu tempat, tahun ni bercuti tempat sama juga. Seronok tu dah tak ada. Okey, orang ajak bercuti kat mana? Tempat kita pergi yang sama tahun lepas. Dah tak nak dah. Kita akan bercuti tempat yang baru, belum pernah pergi. Baru seronok. Tapi Kaabah orang dah 4 kali pergi, 5 kali pergi, tetap nak pergi lagi dan lagi. Kerana ini yang diberitahu oleh Ibnu Abbas dan ini juga doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, pada masa Nabi SAW kat Madinah, Nabi pernah mendoakan keburukan pada orang Mekah yang tak nak beriman dengan Nabi. Semasa Nabi SAW berada di Madinah, Nabi pernah mendoakan keburukan pada orang yang tak nak beriman dengan Nabi. Ketika mana Nabi berada di Madinah, Nabi doa pada orang Mekah, orang Quraisy lah. Nabi kata, Allahumma ja'alha alaihim sininan kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah mereka tahun-tahun kemarau. Jadikanlah mereka kemarau bertahun-tahun sebagaimana tahun kemarau yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Berapa tahun Nabi Yusuf? Kemarau tahun zaman Nabi Yusuf, 7 tahun. Maka setelah Nabi doakan kemarau pada mereka, Allah terima doa Nabi SAW. Allah terima doa Nabi, lalu ketika mana Nabi kat Madinah, Allah buat kemarau yang teruk kat Mekah, sehingga kan orang-orang luar Mekah pun masa tu tak nak pergi Mekah, dan orang-orang yang meniaga pun masa tu tak ingin nak pergi kat Mekah, kerana kesan doa Nabi SAW. Ayat kita sekarang, Allah Ta'ala bagi mereka aman daripada ketakutan dan kenyang daripada kelaparan. Tengok surah An-Nahli, boleh? Surah An-Nahli. Tolong baca dia surah An-Nahli. Tuan Haji Ishak Kasim tolong baca boleh? Surah An-Nahli. Inilah kita nak berhenti dah lepas ni. Surah An-Nahli. Muka surat apa Ustaz? Muka surat 380. 380. Ayat 112. Ayat berapa Ustaz ayat? 112. Dan 113. Boleh 112, 113. Muka surat 380. Ya, 280. Sorry. 280, maafkan saya. Ayat 113. 112 dan 113. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Ni ayat terakhir kita. Allah kata, dulu satu kampung tu aman, tenang je. Rezeki datang pada setiap pelusuk. Tapi mereka kufur dengan nikmat Allah, tak beriman dengan Nabi. Lalu Allah bagi mereka lapar, Allah bagi mereka takut. Mereka sentiasa ditimpa ketakutan. Lepas mana Nabi datang, tak nak beriman. Sebab apa? Mereka didatangi Nabi dan Rasul. Mereka didatangi Rasul. Rasul kat situ Nabi Muhammad lah. Lalu mereka mendustakannya. Maka Allah Ta'ala bagi mereka azab. Apa azab Allah bagi pada mereka? Mereka yang dahulunya pemilik Mekah, mereka yang dahulunya tuan pada Kaabah, akhirnya terpaksa keluar pada kota Mekah. Kalau masih nak duduk kat Mekah, kena beriman dengan Nabi SAW. Boleh? Jadi, dalam okey, saya lupa ada 2 hadis. Daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, hadis ini oleh Imam Baihaqi, Nabi bersabda,
Pemimpin-pemimpin itu datang daripada kabilah Quraisy selama mana mereka mentaati Allah dan berada atas jalan Allah. Maksudnya kelebihan orang Quraisy daripada lepas Nabi wafat, khalifah-khalifah yang dipilih oleh orang Islam kebanyakannya adalah keturunan Quraisy. Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda, pemimpin-pemimpin itu adalah datang daripada kaum Quraisy. 3 kali Nabi sebut. Keturunan Quraisy, keturunan Quraisy, keturunan Quraisy. Bagiku atas mereka ada hak dan bagi kalian atas mereka ada hak. Apa maksud dia? Kita bila dapat pemimpin daripada keturunan Quraisy ni, maka hak kita, tanggungjawab kita beriman dengan mereka. Sebab tu hari ni ramai orang-orang yang alim ulama, mereka claim mereka keturunan Quraisy. Nak claim keturunan Nabi nampak sangat. Okey, nak claim keturunan Nabi nampak sangat. Jadi nampak kurang sikit, nampak bagus juga tapi kurang sikit pada keturunan Nabi, cakaplah keturunan Quraisy. Ramai juga anak-anak murid yang taksub pada guru-guru hari ni, tak kisahlah guru tu duduk kat mana-mana negara pun, maka dia kata, guru saya ni keturunan Quraisy. Guru saya ni keturunan Quraisy, nak juga keturunan Quraisy. Dan Imam Mahdi akan datang akhir zaman nanti pun daripada keturunan Quraisy. Okey, kita berhenti sini dulu. Minggu depan kita masuk surah Al-Ma'un insya-Allah. Sorry ambil masa lebih sikit. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama wa iyyakum. Jumpa lagi insya-Allah. Sama-sama semua.